warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati pengurusi majlis, yang saya hormati seluruh pimpinan keadilan PAS DAP Pakatan Rakyat, khususnya untuk bilik gerakan pandan utama. Nama glamour saya Budi Hikayat. Orang nyanyi lagu Awan Nano, saya dengar je. Yang nyanyi tu orang UMNO pula tu. Orang UMNO sebut salah bila saya keluar rumah nak ceramah tiap malam bantu Pakatan Rakyat, calon Pakatan Rakyat PAS Keadilan DAP baik di seluruh negara. Orang UMNO pun dia nak ceramah juga. Dia keluar, anak dia tarik. Anak dia tanya, "Wah, nak pergi mana?" Lepas tu bapak dia kata, "Tu Budi Hikayat nak datang kampung kita, kita kena lawan dia tu. Dia tu sokong Pakatan Rakyat." Lepas tu anak dia tarik, "Bah, janganlah. Saya suka lagu dia." Jadi UMNO nak lawan saya pun susah juga. Kan? Sebab anak dia pun nyanyi lagu saya. Sebelum tidur isteri dia nyanyi kat sebelah. "Begitulah Awan Nano." "Hei, awak jangan nyanyi lagu ni." Itu masalah. Nak lawan saya dia susah sikit. Okey, nama betul saya Hasmi Hashim. Saya ketua keadilan cabang Parit Sulong di Johor. Bersama Reformasi Parti Keadilan sejak awal. Bersama Reformasi sejak 1998. Bersama Parti Keadilan sejak 1999 ditubuhkan sampai sekarang. Itu orang pelik, macam mana budak keadilan ni boleh menang juara lagu. Itu saya gelecek, tukar nama gelecek, masuk TV3 buat diam je. Dia tanya saya buat tak faham, dia tup, dia terkasih menang. Juara pula tu nombor 1. Patutnya kasihlah nombor 2 ke nombor 3, nombor 1. Nak buat macam mana dan kita orang keadilan terror. Jadi saya senang hati dapat sampai ke Pandan kerana saudara, beberapa malam ni saya di Johor, Perak, dan saya akan pusing seluruh negara bantu calon Pakatan Rakyat, dan kita ikhtiar pastikan 5 hari bulan ini Pakatan Rakyat menang dan pastikan Rafizi Ramli wakil kita untuk Pandan di Parlimen, insya-Allah. Saya orang Johor, ada orang UMNO sini. Orang UMNO mungkin duduk belakang-belakang sikit lah atau dengar daripada dalam rumah. Tak beritahu orang UMNO, saya ni orang Johor, orang Batu Pahat. Jangan cakap dengan saya pasal UMNO. Saya orang Batu Pahat. Dulu DO kami Dato' On, orang yang tubuhkan UMNO. Saya lahir pun atas dulang UMNO. Saya tengok orang di Batu Pahat kait kelapa sawit. Di sana dia panggil menyawit, iaitu kait kelapa sawit. Di kampung saya, dia punya peluh tu warna biru. Punya kuat UMNO. Saya tengok peluh pakcik, peluh ni warna biru ni dah macam nila. Kan, menitik tik warna biru. Itu dulu saudara. 2-3 hari lepas saya balik Batu Pahat, berceramah di Tanjung Piai, membantu calon kita di Pontian. Sambutan luar biasa dan insya-Allah kali ini Johor kita akan lawan dan tawan habis-habisan. Ini baru sikit. 2-3 kali saya turun Pandan Utama, pening UMNO. Saya kecil-kecil, mak saya di kampung selalu nyanyi kat saya. Dia kata, dia petang-petang lipat kain. Mak saya lipat kain, jadi dia nyanyilah. Dia kata, "Tanjung Katong airnya biru." Tahu lagu tu? "Tempat mandi nak darah jelita." Saya rasa kalau saya masuk juara lagu pun Hafiz kalah kan. "Sama sekampung air sedang dirindu, ini kan lagi air jauh di mata." Yang tu kena tepuk lah sikit. Kalau saya nyanyi tempat lain bayar mahal. Lepas tu saya tanya kat mak saya, "Mak, Tanjung Katong kat mana ni mak?" Yang tiap-tiap petang saya balik sekolah agama je dia nyanyi Tanjung Katong. Saya balik sekolah agama dia nyanyi Tanjung Katong. Saya kata, tanya kat mak, "Mak, Tanjung Katong ni kat mana mak?" Mak saya kata, "Hasmi, Tanjung Katong ni dulu dekat Temasek." Saya pun tanya, "Temasek kat mana mak?" "Temasek ni dia kata dulu nama dia Singapura."
Oh, Singapura. Maksudnya dia kata dulu Singapura tu kita punya. Dia kata Hasmi, Singapura tu dulu negeri kita. 1969, cerdiknya UMNO ni lambat datang 3 hari. Lee Kuan Yew tunggu tak datang. Lee Kuan Yew umum merdeka Singapura di padang Singapura, dan sejak itu terlepas Singapura daripada Malaysia sampai hari ini. Ini cerdik orang UMNO, kata nak bela bangsa, kata nak bela negara. Singapura, negeri kita pun mereka terlepas. Boleh harap UMNO macam ni? Lepas tu, saya ingat 2-3 tahun lepas atau 5-6 tahun lepas, okeylah terlepas Singapura. Itu kata nak bela Melayu, terlepas Singapura. 5-6 tahun lepas, cerdik UMNO terlepas kita lagi satu pulau, Pulau Batu Putih. Lepas tu hidup Melayu, datang masuk kampung cium tangan. Saya ni masalah ni, orang UMNO. Dekat kampung cakap nak bela Melayu, dekat TV cakap nak bela Melayu. Tapi yang berlaku kemudiannya, pulau kita terlepas, wilayah kita terlepas, dan tak ada saudara, mana-mana negara di dunia, mana-mana pun saudara boleh semak, baik di Amerika Latin, di Afrika, di Korea, di Jepun, tak ada negara lain yang negara itu orang masuk bawa senjata 14 hari terbiar. 14 hari orang tu boleh hibur-hibur, nyanyi-nyanyi. Tak ada. Hanya Malaysia, orang masuk negara kita 14 hari kita buat biar, dan kita gadai, dan kita buat tak tahu, dan tindakan lambat oleh Barisan Nasional. Tak boleh harap pemimpin begini. Lepas tu beritahu dalam TV, kata tak apa, negara kita selamat, semua jangan takut. Selamat pun mati 3 orang. Besok beritahu lagi dalam TV, jangan bimbang, kampung Tan Dua dan berada dalam keadaan selamat. Selamat 2-3 hari, tung mati lagi 4-5 orang. Selamat kepala otak ni. Ini cakap dengan realiti berbeza. Sebab itu bila dia cakap bahawa ekonomi kita okey, pertumbuhan negara kita okey, Anwar Ibrahim ini khianat, dia nak ambil pinjaman IMF, dia nak jadi ejen barat, dia nak gadai negara ni. Itu cakap mulut. Tapi realitinya, saudara boleh semak. Abang-abang yang pernah terlibat dengan reformasi 1998, saya terlibat dengan reformasi 1998, kita baru habis universiti, keluar kena tembak gas pembenih mata. Mana saya tak marah. Hari ini tak ada seorang pun keluarga saya yang masih jadi ahli UMNO. Semua pindah ke Pakatan Raya. Jadi cakap lain, realitinya lain. Dulu kata kalau pinjam IMF, Malaysia ni terongkok bankrupt. Bankrupt apa bankrupt? Saudara semak, satu negara yang pinjam wang IMF bankrupt. Tak ada. Saudara tengok Indonesia, pertumbuhan dia sekarang 6-7%. Kita selama 30 tahun tak pernah kalah dengan Indonesia sejak merdeka. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ini fakta dan realiti, ini bukan fitnah. Wahai orang UMNO, dengar betul-betul yang dalam gelap sana tu. Saya nampak. Kuat sikit tekan ni, mikrofon tu kuat sikit. Tak ada gua. Realitinya beza. Pertumbuhan Malaysia, dulu zaman Dr. Mahathir cakap kita akan pertahan pertumbuhan kita. Berapa pertumbuhan kita? Paling kencang yang Dr. Mahathir boleh buat 300 tahun. Itu pun dah mengah-mengah, maklum dah dia tua. Kan dah mengah-mengah. Tapi pertumbuhan Indonesia jangan banding dengan Singapura saudara. Walaupun tahun 70-an Singapura itu negeri yang patut menjadi perbandingan dengan kita. Yang kita terlepas pulau yang saya nyanyi Tanjung Gatung tadi. Saya kalau boleh nak pergi juga Tanjung Gatung, kat mana Tanjung Gatung. Tapi saya rasa orang Johor, saya ni orang Johor, kalau pergi Tanjung Gatung tu menitik air mata juga. Dengan punya sayang pada negeri ini pun orang kata kita khianat. Tapi banding dengan Indonesia, pertumbuhan Indonesia selepas 98 memang masalah. Thailand masalah, Korea Selatan masalah, Thailand pinjam IMF, Indonesia pinjam IMF. Tetapi tengok pertumbuhan dia sekarang 6-7%. Pertumbuhan zaman Mahathir selepas 1998 hanya 3%.
Lepas tu cakap dekat TV, kita ekonomi okey, kestabilan okey, apa nama apa? Okey, apa nama apa? Dah berhenti jadi Perdana Menteri, pun sibuk lagi nak campur urusan negara. Biarlah orang muda ni tentukan nasib bangsa ni. Ya Dr. Mahathir dia cerdik sangat, ni nak buat apa? Jadi realiti dengan cakap mulut itu berbeza. Jangan percaya saudara. Ini calon BN Pandan ni saya pun tak kenal apa nama, Jerry apa. Nak lawan Rafizi, jauh lah. Rafizi ni dengan informasi dan keadilan sejak awal, dia bela nasib rakyat. Dia punya nasib pun dikecam dan diancam. Dia beri janji dan bincang dengan pemimpin Pakatan Rakyat untuk turunkan harga kereta. Orang macam ni jasa dia dah banyak, walau bukan khusus untuk orang Pandan, tapi sekurang-kurangnya 6 hari bulan orang Pandan harus dan wajib hantar dia ke Parlimen. Umur sama dengan saya, tapi dia cakap ada lembut sikit lah. Kadang-kadang dia cakap kita tak apa nak dengar. Apa dia? Dia punya lembut apa dia? Tolonglah bantu. Apa dia? Cakap dah kuat sikit. Ini Rafizi orang baik. Kalau saya ni nakal sikit lah, suara lantang sikit, yang maklum lah popular. Jadi saya nak beritahu juga di Johor, ada orang Johor sini yang asal Johor, saudara Johor ada. Dia tak mengaku dah. Jangan tak mengaku, nanti 6 hari bulan Johor menang awak menyesal. Jadi saya nak beritahu orang Johor, sekarang ni saudara tengok harga kelapa sawit. Walaupun kita di Pandan tak rasa lah harga kelapa sawit, tapi di Johor, nasib orang Melayu, harga kelapa sawit sekarang 350 satu tan. Boleh makan apa? Nak upah orang menyawit, duit baja, boleh makan apa? Telefon saudara kita di Johor, pastikan kali ini orang Melayu Johor jangan undi UMNO Barisan Nasional. Tolong telefon. Lepas tu dekat Johor dulu saya ingat saudara, mungkin ini saya nak cerita sikit Johor sebab saya orang Johor. Walaupun saya duduk Kuala Lumpur 15 dekat 20 tahun, tapi saya masih lagi darah ni darah Johor, menggigil lama saya. Nampak? Menggigil. Jadi saya nak beritahu, orang Johor dulu tahun 80-an ada satu amanah dipanggil sebagai amanah saham Johor. Masa tu umum amanah saham Johor, orang UMNO bagi nak agak beli 1 unit RM1. 15 tahun kemudian berapa juta dia kumpul duit orang Johor? Hampir 500 juta. Sekarang mana pergi amanah saham Johor? Terlongkok. Lepas tu diam dia. Lepas tu dah hilang 30. Balik rumah petang-petang, ambil isteri, ambil anak, sampai rumah kena seal. Tak boleh nak masuk rumah. Kenapa rumah kena seal? Kerana tak bayar pinjaman amanah saham Johor. Dan kes ini banyak berlaku di Johor. Itu pun bila UMNO masuk kampung, rumah kena seal. Terima kasih sebab seal rumah saya. Ini adalah bodoh awak Jawa ni. Ini rumah awak kena seal, tak boleh masuk. Buat pinjaman amanah saham Johor. Berapa ramai orang, harta kekayaan Melayu Johor tergadai, tanah tergadai, yang jual rumah, yang jual lembu pun ada. Lepas tu syarikat ambil. Jadi ini Rafizi beritahu banyak lah. Ini pun masih lagi orang Melayu nak sokong UMNO. Ini kubu UMNO ni saya cakap Johor ni. Amanah saham Johor tadi. Apa jadi? Sekarang dulu beli RM1, sekarang tinggal 3 sen. Itu pandai UMNO meniaga. Bila kita tanya macam mana amanah saham Johor, dia kata untung. Kenapa untung? Dulu masa beli RM1, nak jual balik 3 sen. Untung dia kata. Itu bukan untung, itu rugi bodoh. Itu rugi. Tapi masih lagi nak bertahan UMNO. Ini masalah. Dan saya beritahu sekarang, dan ingat betul-betul, terutama anak-anak muda, yang kita marah dengan UMNO ni kenapa? Kita marah dengan UMNO bukan sekedar dia ambil duit kita. Kita marah dengan UMNO bukan sekedar dia ambil tanah kita. Kita marah dengan UMNO bukan sekadar dia ambil harta kekayaan negeri ini. Tapi kita marah dengan UMNO dah dia merompak, dah dia korup, dah dia rampas harta kekayaan rakyat. Kita marah dengan UMNO kerana dia nak bodoh-bodohkan kita lagi. Dan kerana itu kita marah betul dengan UMNO.
Saya marah dengan UMNO kerana dia nak bodohkan orang Melayu, dia nak bodohkan orang Cina, dia nak bodohkan orang India. Itu yang kita harus lawan. Dan anak-anak muda yang belakang ni harus ingat betul-betul, dan kita mesti selamatkan bangsa kita dan lawan UMNO habis-habisan. Lawan. Itu yang saya cakap ni, kalau saya turun pandang 3 kali bungkus UMNO ni. Berat cerita ni. Bungkus nasi lemak. Jadi dulu saya ingat, kita semua sekolah. Budak Pandan mana ada yang tak sekolah? Walaupun balik sekolah main game. Kita tahu juga balik sekolah main game dekat Cyber Cafe gitu-gitu. Kan? Tapi beritahu budak Pandan semua. Beritahu orang Cempaka semua. Mana ada? Sedara dulu musuh besar kita apa? Musuh besar kita dulu, kalau zaman yang betul-betul dulu, zaman pra-Islam, musuh besar kita itu penghambaan. Manusia jadi hamba. Kemudian datang tamadun baru, termasuk Islam, bebaskan manusia daripada jadi hamba. Dan kita pun bebas, dan manusia perhambaan, zaman perhambaan pun habis. Kemudian datang lagi satu zaman yang diberitahu penjajahan. 300 tahun bangsa Nusantara ini terjajah. Tak kira orang Melayu yang ada kat sini, orang Banjar, orang Johor, orang Perak, orang apapun terjajah. Kemudian lebih kurang dalam 100 tahun yang lalu timbul kesedaran bahawa penjajahan ini harus dilawan. Sebab itu kita, perkataan nasionalisme itu, perkataan kebangsaan itu perkataan yang baru bagi bangsa kita. Sekitar 100 tahun lebih saja kita pun sedar bahawa bangsa kita ini rupanya terjajah. Sebelum itu tak sedar kan? Kita tak sedar yang kita ni terjajah. Kita pergi keluar rumah tak ada benda pun, pergi laut tangkap ikan tak ada benda pun. Kita tak sedar yang hasil bumi kita ni orang ambil dan orang punggah. Kita tak sedar. Kemudian bila kita sedar perkataan nasionalisme itu, barulah bangsa kita bangkit dan tuntut kemerdekaan, dan kemudiannya kita merdeka. Tetapi apakah selepas kemerdekaan? Saya nak tanya betul-betul, kita masih tak terjajah? Sebab itu zaman ini, zaman radio dikawal, zaman TV dikawal, zaman media dikawal, surat khabar dikawal. Ini adalah zaman pembodohan. Zaman nak bodohkan rakyat, zaman nak kacet minda rakyat, supaya rakyat terus kekal bodoh dan mereka boleh rompak harta kekayaan kita. Yang ini sama perjuangan kita nilai dia untuk bebaskan Malaysia daripada penjajahan, samalah nilai dia untuk kita bebaskan bangsa kita daripada pembodohan. Dan ini perjuangan baru yang rakyat Melayu, Cina, India harus sokong. Ini terpekun ni faham tak faham? Bila terpekun dengar pandai juga budak Johor dia cakap betul kan? Boleh lah sikit-sikit. Satu round lagi silap-silap saya jadi calon pandai. Tak ada ilmu kau nanti parah lagi. Jadi saudara, ini masalah besar. Tolong faham. Kenapa? Apa lagi cara kita nak sampaikan maklumat? Pembodohan ini benda yang menjadi proses yang panjang bagi UMNO. Sejak mereka merdeka, apa yang mereka buat? Bodohkan kita. Media mereka kawal. Nak Muhyiddin semalam dia kata saya beri grade untuk kerajaan Selangor, grade E-. Sebab kerajaan Selangor ini perkataan pemerintah. Yang beri grade ini orang lawan kita. Apa hak dia untuk beri grade E-? Kalau kita ikutkan pemerintahan pusat, Selangor kasih air free dapat E-. Putrajaya rompak harta rakyat, itu terus fail, terus tak lulus. Itu pun siapa dia untuk kata kerajaan Selangor E-? Biar rakyat 5 hari bulan yang tentukan E- atau A+ untuk Selangor. Dan ini bukan cerita orang Melayu akhirnya. Akhirnya ini adalah cerita rakyat Malaysia. Melayu baik, Cina baik, India baik, Kadazan baik, Iban baik, Bumi Putra manapun baik. Dan hanya dengan cara ini. Sebab itu saya orang Johor, saya mengaku orang Johor, bangga orang bertempat. Kenapa? Kerana saya ingat
pesan Datuk Onn Jaafar? Apa pesan Datuk Onn Jaafar? Datuk Onn Jaafar orang yang tubuhkan UMNO. Datuk Onn Jaafar yang dirikan UMNO ni, tapi dikhianati oleh kawan-kawan yang lain yang dalam UMNO. Kemudian Datuk Onn Jaafar dengan hati yang luka dan lara keluar dari UMNO dan dia tubuhkan parti yang baru. Maksudnya parti negara. Dan Datuk Onn minta orang Melayu, Cina, India bersatu dan majukan dan merdekakan negeri ini dan jadi rakyat kepada negeri ini bagi semua kaum yang lain di sini. Ini janji kemerdekaan kita dan kita takkan khianat janji ini. Ini orang mana UMNO yang pandai hujah, tolong buka Dewan UMNO sana biar saya masuk hujah dengan calonnya. Revisi kita tinggalkan sekejap, biar saya lawan. Kalau revisi lawan dia lagi habis lah, kan? Ini kasih yang kecil pun cukup. Mikir. Jadi UMNO dah pening kepala. Pening kenapa? Dia kata dalam UMNO ni tak ada budak-budak muda yang cerdik dah. Yang cerdik semua dah ikut kata rakyat. Yang cerdik semua dah masuk PAS, keadilan, DAP. Yang tinggal-tinggal dalam UMNO ni sakit baki. Saya malam ini sepatutnya berceramah di dua tempat, tapi saya dimaklumkan lebih kurang sebelum saya berceramah tadi, dimaklumkan satu tempat di saya ceramah itu UMNO dah buat kacau dan halang. Dan dia ingat dia halang rakyat bodoh. Lagi dia halang, lagi kita akan lawan. Ini halang-halang orang nak ceramah. Halang-halang saya nak ceramah. Lepas revisi pun saya cakap cepat-cepat. Kutu. Dah lah dia tu. Masa apa tak apa nak ada. Revisi pun kena cakap cepat-cepat. Sebab orang UMNO dah halang tempat ceramah tu. Saya nak beritahu. Ini bukan nak bakar, tapi saya nak beritahu. Kalau saya bawa yang ramai-ramai ni pergi depan dengan dia, apa jadi UMNO? Gigit. Jangan main-main. Siap ke yang ramai ni? Kita pergi beralak kat sana, apa nak jadi? Tapi itu bukan cara kita, Ustaz. 1998, saya ingat 20 September Dataran Merdeka. Kita memang tak memilih jalan untuk jatuhkan kerajaan dengan cara yang begitu. Walaupun kita difitnah 15 tahun, keadilan khususnya nak jatuhkan kerajaan secara guling jalan raya. Kalau kita nak buat cara itu, kita dah buat 20 September. Kita tak bodoh, kita dah kira 100,000 orang di Dataran Merdeka 20 September. Kita boleh jatuhkan kerajaan dengan cara jalan raya. Tapi kita berjuang dengan penuh sabar 15 tahun. Dan kita beritahu rakyat bahawa kita akan ganti kerajaan ini dengan jalan pilihan raya dan jalan yang demokratik. Dan kita lakukan sekarang. UMNO terus tuduh bahawa ni nak gulingkan kerajaan cara jalan raya. Keadilan ganas. Malam ini terbukti siapa yang ganas. Keadilan ganas atau UMNO ganas? UMNO. Keadilan ganas atau UMNO ganas? UMNO. Keadilan ganas atau UMNO ganas? UMNO. Dia ganas, kita lawan dia. Dan lawan dengan sampai menang, sir. Saya minta rayu. Dan saya rayu sungguh-sungguh. Buat pertama kali dalam sejarah, catat sejarah Pandan. Pertama kali dalam sejarah pilihan raya di Pandan sejak 1999. Untuk kali ini kita menangkan calon keadilan. Kita menangkan revisi. Kita catat sejarah baru di Pandan. Mana? Dulu Pandan kita bertanding kalah. Pandan bertanding kalah. Tiket lagi masuk, tiket lagi masuk, tiket lagi masuk. Sekarang tiket kat mana pun saya tak tahu. Dah terpiak. Kita bukan malah dia tiket kerana dia tiket. Kita pun tahu tiket ini bukannya orang yang terlalu jahat. Dia berbakti pada orang Pandan, kita akui. Tapi apa guna jadi orang baik? Apa guna bantu rakyat Pandan? Tapi awak menyembah pemimpin yang korup dan rasuah. Tak ada guna jadi orang baik. Bertopeng kan? Dekat bawah punya baik, jumpa orang Melayu, sokong saya, terima kasih. Dekat atas pemimpin dia rompak, dia buat tak tahu. Tak apalah, rompak banyak pun saya dapat sini sikit jadi lah. Dia jumpa UMNO. Ini pemimpin apa macam ini? Kalau pemimpin tak kira atas bawah. Kalau pemimpin mesti pertahankan rakyat habis-habisan. Dan saya yakin dengan revisi dia boleh pertahankan rakyat Pandan
Dan pemimpin di peringkat pusat tak akan kompromis dengan mana-mana pemimpin yang nak ambil harta rakyat atas kuasa nanti. Yang itu saya yakin. Jadi saudara, ini garang juga lah. Dia ucapan dia garang juga lah. Boleh boleh ke ucap ke macam ni ke saya kena balik Johor? Dan saya baru-baru ni adalah satu lagu saya masuk jual musik-musik. Kemudian ni lagu saya ni ditarik balik daripada musik-musik. Mungkin kawan-kawan saya tengahnya di atas sebab politik, tapi saya tak nak komen banyak. Sebab saya dah habiskan usia 20-an saya. Keluar universiti 20-an umur saya habis. Habis kenapa? Habis kat jalan raya. Habis kenapa? Habis kerana nak bebaskan Anwar Ibrahim. Habis kenapa? Habis kerana nak bela rakyat. Tuk-tuk, saya sedar-sedar sekarang umur saya dah 37 dah. Kahwin pun tak sempat. Yang itu kena beritahu lah, sebab tu bila saya turun kereta tadi saya duduk jeling-jeling mana rumah mana. Kan? Tapi janganlah ini gurau je. Nanti kata besok keluar surat khabar Sina ke apa, Hasmi turun padan untuk cari anak dara. Mampus aku. Ini tapi saya betul. Saya nak beritahu bahawa 20-an saya umur habis. Sekarang dekat 37. Sikit lagi dah 40. Depan lagi satu pilihan raya dah 40 lebih dah umur saya. Tapi apakah kita kesal sebagai anak muda kerana sokong perubahan ini? Saya tak kesal. Pilih jadi calon, tak pilih jadi calon, saya akan lawan UMNO dan Barisan Nasional habis-habisan. Itu janji kita. Sebab itu ini baru Hasmi ucap ni. Saya tak boleh bayang. Ini flat belakang tu UMNO, ketua UMNO Cohangan tengah mesyuarat. Apa kita nak buat besok malam? Semalam dia dah panggil Hasmi yang menang juara lagu tu. Besok dia kata kita panggil UMNO punya artis pula. Tapi jangan bimbang, UMNO punya artis saya dah cek semua tak akan boleh cakap macam saya. InsyaAllah. Tak ada. Jangan haraplah pemimpin UMNO yang pilih. Yang pilih untuk parlimen baik, yang pilih untuk DUN baik, nak cakap macam ini. Tak. Kalau tak ada TV3 dah lama dia orang ni tongkok. Kita ni 15 tahun turun bawah beritahu rakyat, tolong beritahu dan jelaskan pelbagai isu kita jelaskan. Susah kalau susah. Tapi kesal tidak. Sebab apa? Sebab kita dah diberitahu. Saya dah biasa dengan kesusahan. Ya. Jadi saudara, yang saya nak beritahu kabar gembira daripada Johor. Sebab orang Johor ni kena beritahu pasal Johor. InsyaAllah kita akan tawan kursi parlimen di Johor antara 9 ke 13 parlimen. Saya tak nak cakap bohong-bohong. Saya bukan nak cakap takabur atau sombong atau nak takut-takutkan UMNO, takut. Kita dah kira dah. Baik DAP, baik PAS, baik keadilan di Johor. Parlimen sahaja kita akan sumbang untuk Bumi Putrajaya antara 9 ke 13. Itu parlimen saja. Menang 9-13 Johor. Kita tambah satu di Pandan. Kita tambah beberapa lagi di Selangor dan wilayah. Kita tambah di Kedah 1-2. Kita tambah di Pahang 1-2. Kita tambah di Terengganu. Kita tambah di Pulau Pinang. Kita tambah di Sabah dan Sarawak. Tak akan mungkin kali ini UMNO akan dapat keputusan. Ini kira-kira mudah. Tak payah nak suruh Rafizi kira. Saya pun tahu kira. Tak payah. Betul? Betul. Apa asas apa lagi UMNO nak bertahan? Tak ada. Sebab itu kali ini orang Pandan kena pastikan Rafizi menang. Kena pastikan DUN di Pandan baik teratai, baik terpaka menang untuk kali kedua. Dan Pandan untuk kali pertama menang. Sebab apa sel? Kerana jangan besok 6 hari bulan kita umum Perdana Menteri baru Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang Pandan menyesal. Allah, silap betul aku tak undi Rafizi. Jadilah Pandan ini kawasan pembangkang. Lepas tu baru jumpa Rafizi masuk, jumpa terus Rafizi, minta maaf lah, ayah itu salah ni, tapi ayah lama sokong ni. Murah kan? Nampak. Jadi besok pagi orang Pandan terutama anak muda jangan cerita banyak. Pergi bilik gerakan ini, jumpa ketua bilik gerakan baik PAS UMNO, daftar sebagai
petugas Pakatan Rakyat untuk bantu Rafizi menang. Jadi besok lepas subuh, mana yang kerja tak pergi kerja. Kalau boleh sebelum pergi kerja dah datang dah. Bang, saya nak daftar bang sebagai petugas. Daftar sebagai petugas. Tak cukup saja seseorang yang faham, biar yang lain juga faham. Dan bantu. Lepas tu balik rumah, nak tengok Astro, tengok Astro. Tapi saya percaya orang pandai. Ini kata-kata ada Astro. Saya ingat tahun 80-an dulu di kampung. 80-an, TV ni atuk saya bayar RM13 setahun. Dia panggil lesen TV. Mungkin anak muda ni tak perasan lah. Tapi sekitar 80-an, lebih kurang harga lesen TV tu RM10-13. Jadi rumah kalau ada TV kena bayar lesen. Lepas tu datang Dr. Mahathir, dia pengumumkan dalam majalah belanjawan, saya kata apa nama, nak umum kata ini lesen TV kita apa nama, dia apa nama saja, lesen TV kita pun hapuskan. Orang pun tepuk tangan, kami sokong kerana hapuskan lesen TV RM13. Alhamdulillah, inilah kerajaan yang kita mahukan. 15 tahun kemudian engkau kena bayar 100 lebih. Padan muka. Sekarang bayar untuk lesen Astro, untuk dapat perkhidmatan Astro 100 lebih. Bolehlah bayar 50 lebih, tapi tengok TV3 je bosan juga. Bayar untuk kena tipu. Dah lah kena bayar, kena tipu pula, 2 kali bodoh. Sebab tu bila dia bayar, lepas tu dia ambil lebih sikit lah, dia ambil sport. Dia nak tengok lah rancangan selama menang ke kalah, dia ambil sport. Ambil sport, dia kata berbaloi sikit lah bayar 100 lebih. 20 tahun yang lalu kita hanya bayar RM13. Sekarang kita bayar 100 lebih. Lepas tu kita kata UMNO pandai. Pandai apa? Pandai ambil duit kita. Siapa yang ambil ni? Astro siapa punya? Kawan Mahathir punya. Siapa dia? Ananda Krishnan. Sama dengan bil telefon kita Maxi. Macam ini pun kita nak biarkan